Soalan 8. Okey, rajah 3 menunjukkan sebuah bingkai gambar yang terdiri daripada gabungan beberapa bentuk segitiga. Segitiga sama sisi, so point dekat sini, dan segi empat sama. Okey, so kita ada segi empat sama dengan segitiga sama sisi secara berselang-seli. Okey, sebuah gambar dengan sisi N diletakkan di tengah bingkai tersebut. Okey, so sekarang ni dia letak gambar dengan sisi N diletakkan di tengah bingkai tersebut. So dia letak dekat tengah-tengah ni. Okey, ni bingkai dia lah. Okey. Berapakah bilangan sisi gambar? Sekarang ni dia nak berapa bilangan sisi gambar sekiranya ia adalah sebuah poligon sekata. Okey, kalau nak cari bilangan sisi, kita ada formula lah. So, cikgu tulis dulu bilangan sisi. Okey, N sama dengan 360 bahagi dengan sudut peluaran. Sudut peluaran. Okey, so sekarang ni kita kena cari sudut luar dia. Okey, dekat sini info yang dia bagi 2 point dekat sini lah. Okey, segitiga sama sisi. So, sama sisi dekat sini kita tahu segitiga ni sudut dia semua mesti 60 lah. Ni sama sisi. Okey, dan segi empat sama ni kita tahu sudut dekat sini 90. Sudut dekat sini pun 90 juga. Okey, so dekat sini kita dah dapat sudut luar dia. So, cikgu kira. So, 90 tambah dengan 90 tambah dengan 60. Okey, so kita akan dapat 240 lah. So, kalau gambar ni cikgu lukis balik macam ni. Okey. So, dekat luar dia ni 240. So, sudut sebelah dalam ni kita akan dapat 360 tolak dengan 240. Okey, so pelajar akan dapat 120 dekat sini. Okey, kita tahu nak cari bilangan sisi N sama dengan 360 bahagi dengan sudut peluaran. So, sudut peluaran tu kita kira macam mana? Okey, kalau gambar dia macam ni. Okey, so sudut peluaran dia dekat sini lah. Ni sudut peluaran dia straight ni. Okey, so kita tahu kat dalam ni 100, 120. Automatik kita dapat sudut peluaran dia 180 tolak dengan 120. So, kita akan dapat 60. Okey, jadi sudut luar dia 60. Kita masuk dalam formula dia. 360 bahagi dengan 60. 360 bahagi dengan sudut peluaran dia 60. So, kita akan dapat 6 sisi. Okey, senang. Kalau 2 markah macam ni, ada formula masuk nilai 1 markah, jawapan dia 1 markah. Okey, seterusnya. Nyatakan nisbah bilangan segitiga sama sisi dan segi empat sama yang diperlukan untuk membentuk bingkai gambar tersebut. Sekarang ni dia nak nisbah lah. Ni point dia nak nisbah. Okey, sekarang ni kita tahu sisi dia ada 6. Bermakna gambar dia jadi macam ni lah. Okey, cikgu lukis balik macam ni lah. So, akan jadi 6 Okey, so sini ada segi macam ni lah gambar dia. Kalau kita lukis balik. Okey. So, dia nak segitiga. Segitiga ada berapa kat sini? Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 nisbah dengan segi 4 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 nisbah 6. So, kita kecilkan dia. 1 nisbah 1. Okey, senang. 1 markah. Okey, settle soalan yang ke-8. Soalan 9.
Okey, rajah di ruang jawapan menunjukkan segi empat sama. So, kita ada segi empat sama. Okey, PRTV. Okey. Okey, soalan ni dia minta kita lukis lokus lah. Okey, so macam mana kita nak lukis lokus? Lokus bagi titik X. So, kita ada lokus titik X yang sentiasa bergerak dengan keadaan jarak sentiasa sama dari garis PV dan PR. Okey, so sekarang ni kita ada dua garis. Kita ada PV dan PR. Okey, ada satu garis macam ni. PV dan PR. Okey, ni PR, yang ni PV lah. So, lokus dia dekat mana? So, lokus dia, jarak dia sentiasa sama. Maksudnya, lokus dia mesti tengah-tengah. Maksudnya, jarak sini dengan jarak sini sentiasa sama. Ini maksud dia. Ini jarak dia sentiasa sama. Jadi, lokus dia di tengah-tengah. Senang kalau dua garis macam ni. Kalau garis macam ni, satu, dua, lokus dia mesti di tengah-tengah. Okey. Kalau garis dia dua straight macam ni, lokus dia mesti di tengah-tengah. Okey, pelajar kena take note yang ni. So, jawapan dia dekat sini tengah-tengah lah. Okey, kita lukis. Okey, so cikgu keluarkan pembaris cikgu. Cikgu lukis lokus lah di tengah-tengah. Okey, so mesti guna pembaris lah. Mesti tepat. Okey, so tepat lah ni. Sikit lagi. Okey, so cikgu lukis lokus dia. Okey, settle locus X. Yang ni locus X. X. Okey, dan kita tengok soalan B. Locus bagi Y yang sentiasa bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 5 cm. Okey, sentiasa 5 cm dari T dekat sini. Dari T, titik T ni Okey, kita tahu kalau sentiasa 5 cm dari T, contoh macam ni, kita ada titik T. So, kalau 5 cm, dia mesti berbentuk bulatan macam ni lah. Semua sentiasa 5. Kat sini 5. Kat sini 5. Kat sini 5. Senang untuk soalan ni. Okey, jadi kita keluarkan jangka lukis. Okey, dia kata 5 cm dari T. So, kita ukur dulu 5 cm siap-siap. Ambil pembaris. Ambil jangka lukis. Kita ukur 5 cm. Okey, so pelajar ukur kat sini. Biar ngam-ngam 5 cm mesti tepat bacaan dia pelajar. So, dekat sini cikgu baca sikit lagi. 5 cm. Okey, so cikgu dapat 5 cm. So, cikgu letak dia dekat titik T tu dan cikgu lukislah. Okey. Okey, so cikgu lukis dia 5 cm. So, macam inilah gambar dia. Okey, so settle. Okey, so kita dah dapat gambar dia. Yang ni kita labelkan dia lah. Dia locus bagi titik Y. So, yang ni Y Okey, mesti label dan seterusnya tentukan kedudukan bagi titik persilangan. Locus X dan locus Y dengan simbol. Okey, so kita ada simbol macam ni lah. So, titik persilangan dia dekat sini. So, kita lukis gambar dia. Okey, so dekat sini kita akan dapat full mark 3 markah. So, 1 markah, 2 markah dan 3 markah. Okey, settle soalan yang ke-9. Rajah 5 menunjukkan suatu eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan murid. Okey, apabila mentol dinyalakan. Okey, bayang-bayang tangan terhasil pada skrin dengan faktor skala K. Okey, so diberi bahawa jarak mengufuk antara mentol dengan tangan. So, mentol dengan tangan. Okey, dan jarak mengufuk tangan dengan bayang-bayang. Tangan ni dengan bayang-bayang. Okey, ialah 50 dan 75. So, dekat sini kita ada 50. Dekat sini kita ada 75 cm. Okey, soalan dia nyatakan nilai K. Okey, soalan ni mudah
Kita refer buku teks sikit. Nota untuk pelajar. Okey, so yang ni ialah buku teks lah. Buku teks. So dekat sini kita ada pusat pembesaran. Dekat sini kita ada faktor skala lah. Okey, faktor skala dekat sini. Dia ambil jarak keseluruhan ni. Okey, bahagi dengan jarak objek. Okey, so kalau kita tengok soalan kita tadi. So, jarak keseluruhan ni. Cikgu tulis baliklah. K ni sama dengan jarak. Okey, image bahagi dengan jarak objek. So, jarak image keseluruhan ni kalau kita tambah dia, kita dapat 125 lah. Okey, bahagi dengan 50. Pelajar just tekan kalkulator saja. Okey, 125. Okey, bahagi dengan 50. So, pelajar akan dapat jawapan dia 2.5. Okey, faktor skala dia 2.5. Mudah je soalan ni, ringkas. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Eksperimen ini diulang dengan menggerakkan tangan 25 cm. So, menghampiri sumber cahaya. So, sekarang ni tangan ni digerakkan 25 cm menghampiri cahaya. Jadi, tangan ni sampai ke sinilah. Dia gerak tangan sampai sini. Ini tangan. Okey, so 25 cm. Okey, menghampiri sumber cahaya. Diberi luas tapak tangan itu ialah 78. So, luas tapak tangan ni objek kan. So, luas objek dia dah bagi dah. Okey, 78. Hitung beza. Okey, hitung beza. Beza ni tolak lah. Okey, luas antara bayang-bayang yang terhasil sebelum dan selepas pergerakan. Okey, so sekarang ni kita kira dulu selepas pergerakan dulu Jadi formula dia IK2O lah seperti biasa soalan ni. IK2O. So sekarang ni kita nak cari image dia. K dia ialah 2.5. K dia tadi sekejap 2.5 kuasa 2 darab dengan objek. So, 78. So, kita kira yang ni dululah. Okey, 2.5 kuasa 2 darab dengan 78. So, kita dapat image dia 487.5. 487.5. So, kita dapat image. So, yang ni ialah image bagi objek yang asal lah dengan K dia 2.5. So, sekarang ni dia nak beza bayang-bayang sebelum dan selepas pergerakan. Yang ni sebelum pergerakan. Okey, selepas pergerakan kita kena cari nilai K yang baru lah. So, cikgu cari nilai K yang baru dekat sini. K sama dengan jarak objek 125 tadi bahagi dengan 25. Okey, so cikgu akan dapat dekat sini 5 lah. 5 125 bahagi 25. 125 bahagi dengan 5. So, cikgu akan dapat 25. Okey, so 25. So, 25. Seterusnya kita masuk dalam formula asal lah. Formula asal. So, cikgu masuk dalam formula IK2O. Tengok dapat tak? Okey. K dia ialah 25. Objek asal dia ialah 78. So, kita tekan kalkulator. 25 darab dengan 78. Okey, kita dapat 1950. 1950. Okey, ni jawapan yang kedua lah. Sebab sekarang ni dia nak beza So, beza cikgu tulis semula kat sini. Beza mesti nilai paling besar. 1950. Tolak nilai paling kecil lah. 487.5. So, cikgu dapat. Tolak dengan 487.5. Okey, so cikgu dapat jawapan dia 1462.5.
1462.5. Okey, settle soalan ni 3 markah. Okey, first kali kalau kita cari nilai ni, salah satu antara dua ni 1 markah. Ada operasi beza ni 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. Okey, settle soalan yang ke-10. Okey, itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Cikgu harap video cikgu membantu. Pelajar jangan lupa tekan like, boleh komen dan boleh subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.